Video ini merupakan bahagian 3 bagi tajuk rangkaian dalam teori graf Matematik KSSM tingkatan 4. Untuk bahagian pertama dan kedua, anda boleh menekan link pada bahagian description. Kali ini kita akan belajar yang pertama mengenai bagaimana untuk mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian dan yang kedua bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Pernah tak anda melihat gambar ini? Jika anda ke Kuala Lumpur dengan menaiki komuter ataupun kereta api, anda akan biasa melihat gambar-gambar ini di stesen-stesen komuter ataupun stesen kereta api. Ini merupakan satu contoh rangkaian. Rangkaian ini dinamakan sebagai rangkaian pengangkutan. Sebenarnya rangkaian boleh dilukis sebagai sama ada dalam bentuk graf terarah ataupun graf tak terarah. Untuk graf terarah boleh ditulis pemberat ataupun tidak ditulis pemberat. Begitu juga dengan graf tak terarah boleh ditulis pemberat ataupun juga tidak ditulis pemberat. Bagi graf yang ditulis pemberat, pemberat ini boleh mewakili jarak, masa perjalanan ataupun kos perjalanan. Contoh ini juga merupakan satu contoh graf tak terarah di mana bucunya mewakili nama stesen manakala tepinya pula mewakili jenis kereta api. Latihan melibatkan maklumat dalam rangkaian. Okey, soalannya nombor 1. Jadual 1 dan jadual 2 di atas menunjukkan nama dan jarak 6 tempat di negeri Perak. Raja 1 menunjukkan graf tak terarah yang tidak lengkap mengaitkan 6 tempat tersebut. 6 tempat tersebut ialah Kuala Sepetang ditandakan sebagai KS, Matang sebagai M, Kemunting K, Simpang S, Taiping sebagai T, Cangkat sebagai CJ. Jadi kita lengkapkan graf tak terarah ini dengan nilai pemberat yang diberi daripada bucu KS ke M. Bucu KS ke M pemberatnya ialah 8, itu jaraknya 8. K ke M, K ke M nilainya ialah 8.4. K ke T 5.2. S ke T 5.9. S ke M 3.5. Okay, seterusnya S ke KS nilainya ialah 11. Daripada CJ ke S nilainya ialah CJ ke S nilainya ialah 4.9. Daripada CJ ke KS nilainya ialah 15. Jadi kita sambungkan. Nilai pemberatnya ialah 15. Dan akhir sekali daripada CJ ke T, nilai pemberatnya ialah 10. Jadi untuk menjawab soalan B dan C, kita lihat pada slide berikutnya. Soalannya, lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Bagi menjawab soalan ini, kita perlu merujuk kembali graf yang telah dilengkapkan tadi. Okay, ini dia grafnya. Okay, kita kirakan dahulu berapakah bilangan bucu. Bucunya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manakala tepinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Untuk melukis satu pokok, tepi yang perlu wujud hanyalah 5 sahaja iaitu berkurang 1 daripada bucu. Jadi kita perlu keluarkan 4 bucu di sini. Jadi kita pilih nilai pemberat yang tertinggi iaitu 15, 11, 10 dan 8.4. Apabila tepi dengan nilai pemberat tertinggi ini dikeluarkan, graf yang terhasil adalah seperti berikut. Kita perhatikan bahawa di sini ada bucu yang terpisah iaitu bucu C, J dan T, manakala bucu S boleh dilalui sebanyak 2 kali. Jadi kita perlu ubah suai kembali graf ini di mana kita perlu keluarkan tepi ST dan digantikan dengan tepi di antara C, J dan T. Di grafnya adalah seperti berikut.
Kita perhatikan di sini bahawa setiap bucu hanya dilalui sekali sahaja dan ini merupakan satu pokok. Seterusnya, kita selesaikan soalan C. Berapakah jarak minimum pokok yang anda lukis? Untuk mengira jarak minimum, kita jumlahkan nilai pemberat bagi setiap tepi yang wujud, iaitu 8 tambahkan dengan 3.5 ditambahkan dengan 4.9 tambah 10 tambah 5.2 jumlahnya 36. Jadi jarak minimum ialah 36 kilometer. Sebelum cikgu meneruskan dengan soalan menyelesaikan masalah melibatkan rangkaian, jangan lupa tekan butang like dan subscribe bagi yang belum. Okay, soalannya ialah nombor 5 di sini. Graf terarah dan berpemberat di sebelah menunjukkan bayaran tiket dan masa perjalanan bagi pilihan penerbangan oleh suatu syarikat penerbangan swasta. Diberi bucu S ialah destinasi yang ditujui dari bucu P. Bucu Q dan bucu R ialah lapangan terbang transit. Masa transit di setiap lapangan ialah 45 minit. Okay, soalannya yang pertama, nyatakan laluan yang paling murah. Jadi di sini ada beberapa pilihan laluan, iaitu seperti yang disenaraikan di sini, laluannya ada 4. Kita kira dahulu harga bagi setiap laluan. Untuk laluan daripada P ke R, yang perlu dibayar tambangnya ialah RM130. Daripada R ke S, RM65. Jadi jumlahnya bersamaan dengan RM195. Laluan yang kedua daripada P ke Q tambangnya ialah RM50. Daripada Q ke R perlu dibayar RM45. Daripada R ke S RM65. Jadi jumlahnya bersamaan dengan RM160. Laluan yang ketiga yang boleh dipilih ialah daripada P ke Q RM50. Daripada Q terus ke S RM115. Jadi jumlahnya bersamaan dengan RM165. Dan yang terakhir, laluan terus daripada P ke S, jumlah tambangnya ialah RM200. Jadi di sini dilihat bahawa laluan yang paling murah ialah yang berharga RM160. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah laluan P ke Q, ke R dan juga ke S. Yang kedua, laluan yang mengambil masa perjalanan yang paling singkat. Kita senaraikan dahulu dan kita kira dahulu jumlah masa perjalanan bagi semua laluan. Okay, laluan yang sama kita jumlahkan tambang daripada masa daripada P ke R. P ke R di sini masa yang diambil ialah 1.5 jam. Okay, ditambahkan dengan, oleh kerana R ini merupakan transit, mengambil masa selama 45 minit. 45 minit bermaksud 0.75 jam. Jadi kita perlu menambahkan masa 0.75 jam untuk transit pada R. Dan seterusnya daripada R ke S mengambil masa selama 1.1 jam. Jadi jumlah masa perjalanannya ialah 3.35 jam. Untuk laluan seterusnya, daripada P ke Q masa yang diambil ialah 1 jam. Q juga merupakan transit, jadi masa yang diambil di sini ialah 0.75 jam. Daripada Q ke R, masa perjalanan 0.8 jam. R juga merupakan transit, jadi perlu ditambahkan masa 0.75 jam. Dan daripada R ke S mengambil masa 1.1 jam. Jadi jumlah masa perjalanan laluan ini ialah 4.4 jam. Yang seterusnya, laluan daripada P ke Q, masa yang diambil ialah 1 jam. Transit pada Q 0.75 jam dan daripada Q terus ke S 1.4 jam. Jadi jumlah perjalanannya ialah 3.15 jam. Dan laluan terus daripada P ke S mengambil masa selama 3 jam. Jadi untuk soalan A2 ini, laluan yang mengambil masa paling singkat ialah laluan terus, iaitu daripada P terus ke S.
Bagi soalan B, jika anda perlu ke destinasi dengan kos yang optimum, nyatakan laluan yang anda pilih. Jadi di sini, laluan yang paling terbaik ialah kita pilih laluan yang P, Q ke S. P, Q dan juga S. Kerana jika dibandingkan harga tambang laluan ini dengan harga tambang laluan terus, hanyalah berbeza sebanyak RM35 sahaja, iaitu RM200 ditolakkan dengan RM165. Manakala masa yang diambil juga tidak banyak berbeza dengan laluan terus, di mana laluan terus ialah 3 jam, laluan P, Q dan S mengambil masa selama 3.15 jam. Jadi perbezaannya masa ialah 0.15 jam ataupun bersamaan dengan 9 minit. Jadi pilihan yang terbaik ialah laluan daripada P ke Q, daripada Q juga terus ke R. Soalan terakhir, menyelesaikan masalah melibatkan rangkaian. Okay, soalan nombor 7. Graf tak terarah di bawah menunjukkan kedudukan 6 buah rumah di sebuah kampung. Seorang jurujual perlu ke semua rumah tersebut bermula dari rumah A dan berakhir di rumah F. Soalannya, lukis satu graf terarah mewakili jarak terpendek dari A ke F dengan syarat semua laluan hanya dilalui sekali sahaja. Ini menyerupai graf pokok. Jadi untuk mendapatkan graf pokok, kita kira dahulu bilangan bucu yang ada dalam graf ini. Bilangan bucunya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu, manakala tepinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi untuk menjadikannya pokok, kita hanya perlu tinggalkan 5 sahaja tepi bagi graf ini. Jadi kita perlu hilangkan 5 nilai. Bagi mendapatkan jarak terpendek, jadi 5 yang dipilih ini mestilah nilai 5 yang tertinggi. Nilai tertinggi di sini ialah 900. Yang kedua 850, ada satu lagi 850. Seterusnya 800 dan yang terakhir yang kelima ialah 780. Apabila tepi yang memiliki nilai pemberat yang 5 terbesar ini dikeluarkan, kita akan dapat graf seperti berikut. Okay, kita dapati bahawa bucunya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, kekal 6 dan tepinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Namun demikian, ada tepi, ada bucu yang terpisah. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Jadi bermaksud kita perlu menyambungkan semula bucu B ke E. Iaitu kekalkan bucu B ke E, kita gantikan dengan nilai yang lebih rendah daripadanya. Yang terhampir ialah 750 meter. Jadi kita kekalkan BE, kita keluarkan AD, akan dapat rajah seperti berikut. Okay, sekarang kita semak semula adakah ianya memenuhi syarat. Didapati bahawa bucu C boleh dilalui daripada D ke C dan juga daripada A ke C. Yang ini tidak memenuhi syarat kerana sepatutnya hanya perlu dilalui sekali sahaja. Jadi kita perlu mengubahnya lagi di sini. Kita perlu kekalkan 750 iaitu tepi AD kita gantikan dengan yang lebih rendah daripadanya. Di sini ialah 650. Jadi tepi AD dikeluarkan dan digantikan dengan tepi AC dikeluarkan dan digantikan dengan tepi AB, akan dapat rajah seperti berikut. Okay, sekarang kita semak bahawa semua bucu dilalui sekali sahaja dan ini telah memenuhi syarat. Jadi untuk menjawab yang seterusnya, B arahnya ialah daripada A ke D, D ke C, C ke B, B ke E dan akhir sekali daripada E ke F. Inilah dia graf terarah mewakili jarak terpendek. Jadi untuk menghitung jumlah kilometer ataupun jumlah jarak bagi jarak terpendek, kita kirakan pemberat bagi setiap tepi pada bucu yang ada di sini.
Itu daripada A di nilai pemberatnya 750. Daripada D ke C, nilainya ialah 500. Daripada C ke B, 600. Daripada B ke E, nilainya 780. Dan akhir sekali daripada E ke F, nilainya bersamaan 450. Apabila dijumlahkan, nilainya ialah 3080 meter. Dan bila ditukarkan kepada kilometer, ini bersamaan dengan 3.08 kilometer. Jadi inilah jawapan untuk jarak terpendek dalam kilometer berdasarkan graf yang telah dilukis. Selesai video berkaitan dengan bab 5 rangkaian dalam teori graf. Jumpa lagi dalam tajuk yang lain pula. Sekian, terima kasih. Video ini merupakan bahagian 3 bagi tajuk rangkaian dalam teori graf Matematik KSSM tingkatan 4. Untuk bahagian pertama dan kedua, anda boleh menekan link pada bahagian description. Kali ini kita akan belajar yang pertama mengenai bagaimana untuk mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian dan yang kedua bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Pernah tak anda melihat gambar ini? Jika anda ke Kuala Lumpur dengan menaiki komuter ataupun kereta api, anda akan biasa melihat gambar-gambar ini di stesen-stesen komuter ataupun stesen kereta api. Ini merupakan satu contoh rangkaian. Rangkaian ini dinamakan sebagai rangkaian pengangkutan. Sebenarnya rangkaian boleh dilukis sebagai sama ada dalam bentuk graf terarah ataupun graf tak terarah. Untuk graf terarah boleh ditulis pemberat ataupun tidak ditulis pemberat. Begitu juga dengan graf tak terarah boleh ditulis pemberat ataupun juga tidak ditulis pemberat. Bagi graf yang ditulis pemberat, pemberat ini boleh mewakili jarak, masa perjalanan ataupun kos perjalanan. Contoh ini juga merupakan satu contoh graf tak terarah di mana bucunya mewakili nama stesen manakala tepinya pula mewakili jenis kereta api. Latihan melibatkan maklumat dalam rangkaian. Okey, soalannya nombor 1. Jadual 1 dan jadual 2 di atas menunjukkan nama dan jarak 6 tempat di negeri Perak. Raja 1 menunjukkan graf tak terarah yang tidak lengkap mengaitkan 6 tempat tersebut. 6 tempat tersebut ialah Kuala Sepetang ditandakan sebagai KS, Matang sebagai M, Kemunting K, Simpang S, Taiping sebagai T, Cangkat sebagai CJ. Jadi kita lengkapkan graf tak terarah ini dengan nilai pemberat yang diberi daripada bucu KS ke M. Bucu KS ke M, pemberatnya ialah 8. Itu jaraknya 8. K ke M, nilainya ialah 8.4. K ke T, 5.2. S ke T, 5.9. S ke M, 3.5. Okay, seterusnya S ke KS, nilainya ialah 11. Daripada CJ ke S, nilainya ialah CJ ke S nilainya ialah 4.9. Daripada CJ ke KS, nilainya ialah 15. Jadi kita sambungkan, nilai pemberatnya ialah 15. Dan akhir sekali daripada CJ ke T, nilai pemberatnya ialah 10. Jadi untuk menjawab soalan B dan C, kita lihat pada slide berikutnya. Soalannya, lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Bagi menjawab soalan ini, kita perlu merujuk kembali graf yang telah dilengkapkan tadi. Okay, ini dia grafnya.
Okay, kita kirakan dahulu berapakah bilangan bucu. Bucunya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manakala tepinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Untuk melukis satu pokok, tepi yang perlu wujud hanyalah 5 sahaja, iaitu berkurang 1 daripada bucu. Jadi kita perlu keluarkan 4 bucu di sini. Jadi kita pilih nilai pemberat yang tertinggi, iaitu 15, 11, 10 dan 8.4. Apabila tepi dengan nilai pemberat tertinggi ini dikeluarkan, graf yang terhasil adalah seperti berikut. Kita perhatikan bahawa di sini ada bucu yang terpisah, iaitu bucu C, J dan T, manakala bucu S boleh dilalui sebanyak 2 kali. Jadi kita perlu ubah suai kembali graf ini, di mana kita perlu keluarkan tepi ST dan digantikan dengan tepi di antara C, J dan T. Di grafnya adalah seperti berikut. Kita perhatikan di sini bahawa setiap bucu hanya dilalui sekali sahaja dan ini merupakan satu pokok. Seterusnya, kita selesaikan soalan C. Berapakah jarak minimum pokok yang anda lukis? Untuk mengira jarak minimum, kita jumlahkan nilai pemberat bagi setiap tepi yang wujud, iaitu 8 tambahkan dengan 3.5 ditambahkan dengan 4.9 tambah 10 tambah 5.2 jumlahnya 36. Jadi jarak minimum ialah 36 kilometer. Sebelum cikgu meneruskan dengan soalan menyelesaikan masalah melibatkan rangkaian, jangan lupa tekan butang like dan subscribe bagi yang belum. Okay, soalannya ialah nombor 5 di sini. Graf terarah dan berpemberat di sebelah menunjukkan bayaran tiket dan masa perjalanan bagi pilihan penerbangan oleh suatu syarikat penerbangan swasta. Diberi bucu S ialah destinasi yang ditujui dari bucu P. Bucu Q dan bucu R ialah lapangan terbang transit. Masa transit di setiap lapangan ialah 45 minit. Okay, soalannya yang pertama, nyatakan laluan yang paling murah. Jadi di sini ada beberapa pilihan laluan, iaitu seperti yang disenaraikan di sini, laluannya ada 4. Kita kira dahulu harga bagi setiap laluan. Untuk laluan daripada P ke R, yang perlu dibayar tambangnya ialah RM130. Daripada R ke S, RM65. Jadi jumlahnya bersamaan dengan RM195. Laluan yang kedua daripada P ke Q tambangnya ialah RM50. Daripada Q ke R perlu dibayar RM45. Daripada R ke S RM65. Jadi jumlahnya bersamaan dengan RM160. Laluan yang ketiga yang boleh dipilih ialah daripada P ke Q RM50. Daripada Q terus ke S RM115. Jadi jumlahnya bersamaan dengan RM165. Dan yang terakhir, laluan terus daripada P ke S, jumlah tambangnya ialah RM200. Jadi di sini dilihat bahawa laluan yang paling murah ialah yang berharga RM160. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah laluan P ke Q, ke R dan juga ke S. Yang kedua, laluan yang mengambil masa perjalanan yang paling singkat. Kita senaraikan dahulu dan kita kira dahulu jumlah masa perjalanan bagi semua laluan. Okay, laluan yang sama kita jumlahkan tambang daripada masa daripada P ke R. P ke R di sini masa yang diambil ialah 1.5 jam. Okay, ditambahkan dengan, oleh kerana R ini merupakan transit, mengambil masa selama 45 minit. 45 minit bermaksud 0.75 jam. Jadi kita perlu menambahkan masa 0.75 jam untuk transit pada R. Dan seterusnya daripada R ke S mengambil masa selama 1.1 jam
Jadi jumlah masa perjalanannya ialah 3.35 jam. Untuk laluan seterusnya, daripada P ke Q masa yang diambil ialah 1 jam. Q juga merupakan transit, jadi masa yang diambil di sini ialah 0.75 jam. Daripada Q ke R, masa perjalanan 0.8 jam. R juga merupakan transit, jadi perlu ditambahkan masa 0.75 jam. Dan daripada R ke S mengambil masa 1.1 jam. Jadi jumlah masa perjalanan laluan ini ialah 4.4 jam. Yang seterusnya, laluan daripada P ke Q, masa yang diambil ialah 1 jam. Transit pada Q 0.75 jam dan daripada Q terus ke S 1.4 jam. Jadi jumlah perjalanannya ialah 3.15 jam. Dan laluan terus daripada P ke S mengambil masa selama 3 jam. Jadi untuk soalan A2 ini, laluan yang mengambil masa paling singkat ialah laluan terus, iaitu daripada P terus ke S. Bagi soalan B, jika anda perlu ke destinasi dengan kos yang optimum, nyatakan laluan yang anda pilih. Jadi di sini, laluan yang paling terbaik ialah kita pilih laluan yang PQ ke S. P, Q dan juga S. Kerana jika dibandingkan harga tambang laluan ini dengan harga tambang laluan terus, hanyalah berbeza sebanyak RM35 sahaja. Iaitu RM200 ditolakkan dengan RM165. Manakala masa yang diambil juga tidak banyak berbeza dengan laluan terus, di mana laluan terus ialah 3 jam, laluan P, Q dan S mengambil masa selama 3.15 jam. Jadi perbezaannya masa ialah 0.15 jam ataupun bersamaan dengan 9 minit. Jadi pilihan yang terbaik ialah laluan daripada P ke Q, daripada Q juga terus ke R. Soalan terakhir menyelesaikan masalah melibatkan rangkaian. Okay, soalan nombor 7. Graf tak terarah di bawah menunjukkan kedudukan 6 buah rumah di sebuah kampung. Seorang jurujual perlu ke semua rumah tersebut bermula dari rumah A dan berakhir di rumah F. Soalannya, lukis satu graf terarah mewakili jarak terpendek dari A ke F dengan syarat semua laluan hanya dilalui sekali sahaja. Ini menyerupai graf pokok. Jadi untuk mendapatkan graf pokok, kita kira dahulu bilangan bucu yang ada dalam graf ini. Bilangan bucunya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu, manakala tepinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi untuk menjadikannya pokok, kita hanya perlu tinggalkan 5 sahaja tepi bagi graf ini. Jadi kita perlu hilangkan 5 nilai. Okay. Bagi mendapatkan jarak terpendek, jadi 5 yang dipilih ini mestilah nilai 5 yang tertinggi. Okay. Nilai tertinggi di sini ialah 900. Okay. Yang kedua 850. Ada satu lagi 850. Seterusnya 800 dan yang terakhir yang kelima ialah 780. Apabila tepi yang memiliki nilai pemberat yang 5 terbesar ini dikeluarkan, kita akan dapat graf seperti berikut. Okay, kita dapati bahawa bucunya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, kekal 6 dan tepinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Namun demikian ada tepi, ada bucu yang terpisah. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Jadi bermaksud kita perlu menyambungkan semula bucu B ke E. Iaitu kekalkan bucu B ke E, kita gantikan dengan nilai yang lebih rendah daripadanya. Yang terhampir ialah 750 meter. Jadi kita kekalkan BE, kita keluarkan AD, akan dapat rajah seperti berikut. Okay, sekarang kita semak semula adakah ianya memenuhi syarat. Didapati bahawa bucu C boleh dilalui daripada D ke C dan juga daripada A ke C.
Yang ini tidak memenuhi syarat kerana sepatutnya hanya perlu dilalui sekali sahaja. Jadi kita perlu mengubahnya lagi di sini. Kita perlu kekalkan 750 iaitu tepi AD kita gantikan dengan yang lebih rendah daripadanya di sini ialah 650. Jadi tepi AD dikeluarkan dan digantikan dengan tepi AC dikeluarkan dan digantikan dengan tepi AB akan dapat rajah seperti berikut. Sekarang kita semak bahawa semua bucu dilalui sekali sahaja dan ini telah memenuhi syarat. Jadi untuk menjawab yang seterusnya, B arahnya ialah daripada A ke D, D ke C, C ke B, B ke E dan akhir sekali daripada E ke F. Inilah dia graf terarah mewakili jarak terpendek. Jadi untuk menghitung jumlah kilometer ataupun jumlah jarak bagi jarak terpendek, kita kirakan pemberat bagi setiap tepi pada bucu yang ada di sini. Itu daripada AD, nilai pemberatnya 750. Daripada D ke C, nilainya ialah 500. Daripada C ke B, 600. Daripada B ke E, nilainya 780. Dan akhir sekali daripada E ke F, nilainya bersamaan 450. Apabila dijumlahkan, nilainya ialah 3080 meter. Dan bila ditukarkan kepada kilometer, ini bersamaan dengan 3.08 kilometer. Jadi inilah jawapan untuk jarak terpendek dalam kilometer berdasarkan graf yang telah dilukis. Selesai video berkaitan dengan bab 5 rangkaian dalam teori graf. Jumpa lagi dalam tajuk yang lain pula. Sekian, terima kasih.